بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ينظر في كتابه ويتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sehabis sembahyangnya. Doa Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang menjadi doa amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi kata, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhan, hisablah amalan saya di hari akhirat itu dengan hisab yang mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia minta dekat Tuhan supaya dia dihisab amalan secara mudah. Tak mau amalan dia dihisab secara susah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, falamman sarafa, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam habis sembahyang, qultu ya Nabi Allah, mal hisabul yasir. Aisyah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, apa dia yang dikatakan hisab yang mudah itu? Dan Nabi sembahyang, bila dia habis sembahyang dia doa. Dalam doa dia Nabi minta, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah amalan saya itu ni cara mudah. Aisyah bila dengar, dia nak kena tanya Nabi. Bila habis Nabi sembahyang, dia tanya, dia kata, ya Rasulullah, yang kata hisab yang mudah itu apa dia? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yanzura fi kitabih fayatajawaz anhu. Nabi kata yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah itu ialah di padang mahsyar itu Allah tengok rekod amalan kita. Allah tengok, lalu Allah maafkan kita. Itu yang kata mudah. Kita semua ni akan melalui benda ni.
Semua kita akan melalui semua benda yang Quran dengan hadis bagi tahu. Mula dengan mati. Semua orang akan mati. Tak ada orang yang tak mati. Hari ni hari orang, esok hari orang, lusa hari orang, satu hari dia main hari kita. Adik-beradik kita, mak ayah kita, jiran tetangga kita, kawan rakan kita, hak mati bukan sikit lah. Kadang-kadang apabila kita tengok satu kematian, apabila kita hadir satu pengkebumian, kadang-kadang dalam kepala kita, dalam hati kita duk ingat satu benda. Ingat apa? Ingat hak kita duk mengaji, hak kita duk jumpa dalam Quran, hak kita duk jumpa dalam hadis ni, adik-beradik kita, kawan kita tak lagi jumpa. Kita duk dengar dalam Quran, duk dengar dalam hadis, cerita kata mai malaikat maut nak cabut nyawa, dia jumpa dah. Kita duk baca dalam hadis, cerita masuk kubur ni, nak main muka dan nakir, tak lagi dia jumpa. Kita duk tengok jenazah duk masuk dalam liang tu, kadang-kadang otak kita duk ada situ, hati kita duk ada situ, duk ingat, dia ni tak lagi jumpa. Kita tak tahu bila, tapi kita akan jumpa. Soalan muka dan nakir, man rabbuka, man nabiyuk, tak lagi dia jumpa. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang hak mati ni, bagi 10 minit balik mai cerita kat kita, Allahu Akbar, lebih berkesan daripada 10 tahun kita duk mengaji kitab. 10 tahun kita mengaji kitab, kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, cerita pasal benda ni, tak sama dengan orang yang mati balik mai 10 minit cerita kat kita, tak sama. Kita akan lebih percaya lagi. Hari dia dah main, hari kita tak tahu bila. Sama dengan hal hisab ini. Hisab amalan ini adalah satu benda yang semua orang akan jumpa. Cuma beza dia apa dia? Ada orang amalan dia dihisab mudah. Alhamdulillah. Ada orang amalan dia dihisab dengan cara yang strict, dengan cara yang ketat, dengan cara yang menyusahkan dia. Bila Nabi SAW habis semayang, Nabi doa kepada Allah. Nabi kata, Allahumma hasibni hisaban yasira. Aisyah duduk dengar. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, esok kalau nak hisab amalan aku, tolong hisab bagi mudah. Tak mau susah-susah. Aisyah ni duk ingat dalam kepala ni, apa hal ni yang Nabi minta supaya hisab dia dimudahkan, sedangkan dia Nabi. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Ya Rasulullah, yang kata hisab mudah tu macam mana? Apa dia? Nabi kata, an yanzura ila kitabih, an yanzura Allahu fi kitabih fayatajawaz anhu. Allah tengok rekod amalan kita, tapi Allah ampunkan kita, dia lepas kita. Allahu Akbar. Lega. Mai buku rekod amalan kita, Tuhan tengok, fayatajawaz anhu. Tuhan kata, okey, speak. Itu mudah. Nabi kata, innahu man nuqishal hisab yawma idzin ya Aisyah halak. Nabi kata, wahai Aisyah, aku nak abad dekat satu benda, barang siapa yang rekod amalan dia diteliti, barang siapa yang rekod amalan dia tu dihalusi, barang siapa yang rekod amalan dia tu Tuhan tengok satu-satu, Nabi kata halak, jahanam dia. Rekod amalan ni, raqib dengan atid duk tulis ni, kalau esok Tuhan dia cek detail satu-satu, Nabi kata halak. Halak ni maksudnya binasa, jahanam hang. Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffiru Allahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaukah tashukuh. Nabi SAW kata, cuma kita ni nasib kita baik satu. Apa dia? Barang siapa jadi orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Kalau dia mukmin, kalau dia Islam, dia beriman kepada Allah,
selama tempoh dia hidup di atas dunia ni, kalau dia ditimpa musibah, maka musibah itu menghapuskan dosa. Itu satu nasib kita baik. Kalau kita jadi orang Islam, kita jadi orang yang beriman. Kalau kita kena susah, Nabi kata apa? Hatta syaukah tasyukuh. Sekalipun dia terpijak duri satu, terpijak duri, ada yang sakit, dia sabar dengan sakit pijak duri itu, Allah kifarat, Allah hapuskan dosa dia. Itu satu nasib baik. Kita mengadap Allah ringan sikit. Kita demam di atas dunia ni, kita pernah pijak duri, pijak paku karat, kita pernah kena uji dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sabar dengan benda-benda hak kena tu, Allah potong dosa kita. Ringan sikit kita ni ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala detailkan hisab kita, kita tetap susah. Maka kerana tu Nabi SAW duk minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dihisab dengan hisab yang mudah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisyahid indallahi sittu khisal يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, li syahid indallahi sittu khisal. Nabi kata, bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan. Nabi kata, siapa yang mati syahid? Kan sahabat-sahabat Nabi syahid dalam perang Badar, syahid dalam perang Uhud, syahid dalam berapa banyak siri peperangan yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Orang yang mati syahid ini, Nabi kata ada 6 keistimewaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali dafqi. Daripada darah dia hak mula tu, masa dia perang dan dia mati syahid tu, daripada darah dia hak menitik kali pertama tu, daripada tu Allah ampun dah semua dosa dia. Itu dia. Ni sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam perang jihad, yang mereka ni mati syahid ni, kena parang, kena anak panah, berdarah menitik aja, darah menitik tu tak kena bumi lagi, Allah ampun dah dosa dia semua sekali. Satu keistimewaan dia. Wa yara maq'adahu minal jannah wa yujaru min azabil qabri. Terkeluar nyawa daripada badan dia, Allah bagi dia nampak dah syurga. Mati syahid di dalam medan jihad tu, mati tu nyawa terbit tu, dia nampak dah syurga. Dan syurga lah tempat dia nak pergi sekejap lagi, dan dia pasti dijauhkan daripada azab kubur. Ni sahabat-sahabat Nabi hak beribu orang mati ni, ini yang mereka dapat. Yang ketiga, wa ya'manu minal faza'il akbar. Yang ketiga, mereka aman daripada takut besar. Dalam syarah hadis ni dia kata al-faza'ul akbar, yang dikatakan takut besar ni apa dia? Mahsyar. Mahsyar ni bukan sebarang padang. Mahsyar ni Nabi SAW kata al-faza'ul akbar. Fazak ni maksudnya takut sungguh-sungguh, dan ketakutan yang paling besar bagi orang yang mati, yang bangkit esok ni, ialah mahsyar.
Orang yang mati syahid, dia aman daripada ketakutan waktu bangkit di mahsyar. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Yang keempat, keistimewaan orang yang syahid ni ialah di hari akhirat esok diletakkan di atas kepala dia tajul waqar, satu crown, satu mahkota. Allah letak di atas kepala dia satu mahkota, al-yaqutatu minha, batu permata yang ada di mahkota tu, batu yaqut, batu permata yang ada di mahkota tu, sebiji batu permata tu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Keistimewaan Allah bagi kepada orang yang sanggup mati untuk agama. Yang kelima, wa yuzawwaju 72 zawjah min al-huril 'ain. Allah bagi dekat dia 72 orang isteri daripada bidadari. Dan yang keenam, wa yushaffa'u fi 70 min aqaribih. Dia boleh bagi syafaat di padang mahsyar itu, dia boleh bagi syafaat kepada 70 orang adik-beradik dia. Dia mati syahid, dia ada kota 70 orang adik-beradik. Dia boleh tunjuk aja, Allah lepas mereka daripada kesengsaraan di sana. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa dia, tuan-tuan? Kesimpulan dia, kita kena tanam azam nak jadi orang baik. Itu aja. Kalau atas dunia ni kita boleh jadi orang baik. Orang baik ni maksud dia apa? Dia taat perintah Allah, perintah Nabi. Quran, hadis ini junjungan dia. Dan dia tidak menjadi satu orang manusia yang menyusahkan orang lain yang ada di keliling dia. Itu orang baik. Orang baik ni janji kebaikan nanti dia di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang baik-baik dan kita mendapat janji baik Allah di sana nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Ibrahim. Dan bulan dulu kita dah baca dah ayat yang menceritakan tentang akibat yang akan kena kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Saya ghostan sikit aja muka surat 285. Saya ghostan sikit ayat 42 daripada surah Ibrahim. Baca ayat dia saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala peringat dekat kita, janganlah sekali-kali kita ingat kata Tuhan lalai daripada mengambil tindakan kepada orang zalim. Ni hak kita baca hari itu. Jangan kita ingat dalam hati kita kata Tuhan ni lalai daripada bertindak ke atas orang jahat. Bila kita tengok orang jahat ni, dia boleh beraja di mata, bersultan di hati. Dia boleh buat apa dia suka. Jangan kita ingat kata Tuhan terlepas pandang. Jangan kita ingat kata awak Tuhan tak ambil tindakan dekat mereka. Jangan ingat lagu tu. Tuhan kata, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kamu ingat Allah lalai daripada mengambil tindakan atas perbuatan orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala tangguh tindakan dekat depa ni. Allah tangguh. Allah hold dulu. Benda tu Allah tahan sat dulu. Tindakan ni bila? Kiamat esok depa akan kena. Dan hari kiamat disebut dalam surah Ibrahim ini, dia kata apa? Hari tashkhasu fihi al-absar. Hari di mana mata manusia terbelalak. Yang kata hari kiamat ni hari di mana mata manusia ni tashkhasu. Tengok tak berkejip biji mata. Itu maksud tashkhasu. Dan kita baca hadis cerita orang nak mati. Orang nak mati kan. Nabi kata iza syakhasal basar.
Apabila mata dia tengok tepat, itu dekat nak mati. Orang nak mati biji mata dia tak tengok motor dah. Orang nak mati ni dia tak tengok kiri kanan. Orang yang sedetik lagi, 2 detik lagi 10 saat lagi dia nak mati, Nabi kata iza syakhasal basar. Syakhasa maksudnya mata dia tengok, dia orang tu kata memandang. Maksudnya apa? Dia tengok, dia itu sudah dekat. Ingat, yang dia tengok itu dalam hadis kata apa? Malaikat maut. Dia nampak, kita tak nampak. Dia nampak. Malaikat mai baju putih, malaikat mai baju hitam, 2 color aja. Kalau malaikat mai baju putih, itu good news, itu berita baik. Dia orang baik-baik. Tapi kalau hari Allah nak cabut nyawa dia, malaikat mai, mata dia nampak, malaikat mai baju hitam, itu bad news. Itu tak baik. Dia nampak, kita tak nampak. Semua ni keterangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca ni, Allah nak cerita ni, Allah akan bertindak kepada orang zalim ni bila? Hari akhirat. Hari akhirat tu hari apa? Yaum tashkhasu fihi al-absar. Hari di mana mata manusia terbelalak, tak kejip biji mata dia. Pasal apa? Terkejut tengok kiamat ni. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan bertindak kepada mereka. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Bila tiba masanya, yakni di akhirat esok, di padang mahsyar esok, orang-orang yang atas dunia ni suka hati buat zalim ke orang. Orang-orang yang di atas dunia ni suka hati dia nak bantah Allah, dia nak bantah Nabi. Di hari akhirat esok bergegas mereka ni menyahut panggilan Tuhan. Tuhan panggil itu, bergegas mereka pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan la yartaddu ilaihim tarfuhum. Biji mata tak berkedip. Berlari mereka ni di menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa afidatuhum hawa, dalam keadaan hati mereka ni polos. Orang kata lah ni, hati dia blank. Hati dia tak ada apa, dia tak ingat apa, melainkan takut aja penuh dalam hati dia. Takut. Ni hak kita baca pada bulan dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab. Tuhan kata bagi ingat kepada manusia tentang hari azab. Hari azab ni bila? Hari kiamat. Hari pembalasan. Bagi ingat kepada manusia ni tentang hari pembalasan esok. Kalau mereka buat jahat, di akhirat esok mereka terima panggung. Fayaqulu alladhina zalamu rabbana akharna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul. Itu yang kita baca dah bulan dulu. Orang-orang jahat, orang-orang zalim ni, bila dah ada di mahsyar esok ni, bila tengok keadaan padang mahsyar, bila tengok keadaan manusia yang bersesak-sesak di mahsyar ni, bila tengok sebahagian orang sudah kena rantai dengan rantai besi, ni semua Quran cerita, ni semua hadis cerita. Bila dia tengok keadaan macam tu di padang mahsyar esok ni, apa kata orang jahat ni? Dia kata Rabbana akharna ila ajalin qarib. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kepada kami peluang saat aja kami nak balik atas dunia. Bila tengok keadaan di padang mahsyar tu, takut. Bila takut tu, dia minta dekat Tuhan. Dia kata apa? Rabbana akharna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ghostan kami saat aja, bagi kami balik atas dunia saat aja. Nujib da'watak. Kalau kami diberi peluang kali kedua untuk balik hidup atas dunia, kami akan terima semua seruan Tuhan. Tuhan suruh kami jadi orang Islam, kami tentu jadi orang Islam. Tuhan suruh kami jadi orang yang beriman, kami tentu beriman. Tuhan suruh kami semayang, kami tentu semayang. Tuhan suruh kami terima Nabi Muhammad sebagai Nabi, kami tentu terima. Minta tolong satu aja, bagi kami balik atas dunia saat aja. Kami nak bertaubat, kami nak minta ampun kepada Allah, kami nak taat semua perintah Allah. Wa nattabi'ir rusul, dan kami akan ikut nabi-nabi dan rasul-rasul yang dihantar kepada kami semua.
Ini hak kita baca bulan dulu. Tuan-tuan, takut tuan. Benda ni jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Adik-beradik kita hak mati jumpa dah setengah daripada cerita ni. Kawan-kawan kita hak mati jumpa dah setengah daripada cerita ni. Semua orang hak dah mati jumpa dah sebahagian daripada cerita ni. Kita saja yang masih ada peluang. Yang masih ada peluang untuk percaya cerita-cerita ni. Kita baca dah dalam ayat lepas tu, Tuhan kata awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Tuhan ungkit balik. Tuhan kata bukankah dulu hampa di atas dunia dulu hampa tak percaya tentang cerita ni? Tuhan ungkit. Ungkit dengan sindiran, sekali dengan perli. Tuhan kata dekat ni hak minta nak hidup balik atas dunia saat ni, kalau diberi peluang kali kedua boleh hidup atas dunia, depa nak beriman kepada Allah. Tuhan perli depa ni. Tuhan kata apa? Bukankah hang dulu atas dunia hang tak percaya tentang hari ini? Hang tak percaya kata lepas mati ni ada kehidupan semula? Hang tak percaya kata ada mahsyar? Hang tak percaya kata di mahsyar ni manusia akan dihimpun dalam keadaan susah payah? Bukankah dulu hang tak percaya kata di sini ada hisab amalan? Bukankah dulu hang tak percaya kata di sini ada neraca keadilan yang akan menimbang amal manusia? Bukankah dulu hang tak percaya kata di sini ada al-jasru ataupun sirat, titi yang semua orang kena lintas? Bukankah dulu hang tak percaya kata ada syurga, ada neraka? Bukankah semua ni dulu hang tak percaya? Tuhan tanya balik benda ni. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Bukankah atas dunia dulu hang duduk sama dengan geng-geng yang lawan Tuhan? Bukankah atas dunia dulu hang tak berkawan dengan orang baik? Bukankah atas dunia dulu hang tak bercampur dengan orang pergi masjid? Bukankah atas dunia dulu hang duduk sama dengan orang-orang yang tak percaya kepada agama? Tuhan sebut balik benda ni. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ. Sedangkan hang pun tahu apa yang dah kena kepada orang-orang yang sudah mati sebelum ini. Tuan-tuan, kesudahan kita ni apa tuan-tuan? Kesudahan kita kain kapan 3 helai aja masuk kubur dengan amalan. Itu aja. Orang putih kata ultimately. Ultimately kira last kali kemuncak kepada hidup kita ni apa dia? Last kali. Kain kapan 3 helai laki-laki, kain kapan 5 helai perempuan dengan amalan. Yang tu aja. Hang rumah hang tinggal, kereta hang tinggal, kawan-kawan hang tinggal, kesenangan hang tinggal, duit ringgit hang tinggal, pangkat kedudukan hang tinggal, darjah kebesaran hang tinggal, semua hang tinggal. Hang bawa apa? Kain kapan 3 helai dengan amalan yang hang buat di atas dunia. Itu saja yang hang bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kain kapan akan reput, kain kapan akan relai, tubuh badan hang akan relai. Amalan hang kalau ikhlas, itu saja yang akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut dalam ayat ni, wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Sudah jelas kepada hampa semua apa yang kami buat kepada orang-orang dulu. Depa mati, depa bawa balik amalan dengan kain kapan. Hang pun tahu benda ni. Pasal apa hang tak ambil pengajaran? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa darabna lakumul amsal. Itu ayat last yang kita baca dulu. Tuhan kata apa? Dan demikianlah kami beri perumpamaan kepada hampa. Tiang benda ni perbetul mana-mana kesilapan. InsyaAllah malam ni kita sambung firman Allah ayat 46 surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum. Dan sungguh telah berbuat makar mereka itu, yakni kafir Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan sebut balik. Orang kafir musyrikin Mekah ni depa sudah buat makar. Makar ni makna dia tipu. Makna dia konspirasi. Depa telah buat satu pakatan jahat nak perkena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa depa buat? Makar mereka itu ialah hendak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun nak penjarakan Nabi, ataupun nak hambat halau Nabi keluar daripada negeri. Itu yang mereka nak buat ke Nabi. Apa dia? Muaci boleh nak bunuh Nabi ni terus. Puas hati, tak ada dia ni senang. Kalau tak boleh nak bunuh, takut kalau bunuh nak jadi masalah besar, kita tangkap dia, kita penjarakan dia.
Kalau sekiranya nak penjara pun orang nanti tanya banyak sangat, orang nanti persoal banyak sangat, kita halau dia keluar. Janji muka dia ni kita tak mau tengok dia ada di Mekah. Bukankah itu kafir musyrikin Makkah nak buat kepada Nabi SAW? Tuhan kata dalam ayat ni, maka Allah balas makar, tipu daya, niat jahat mereka itu dengan bunuh 70 dan tawan 70 ketika perang Badar. Perang Badar, perang pertama jadi dalam Islam, jadi bulan puasa. Sudahlah itu perang pertama. Sahabat-sahabat tak ada pengalaman, tak ada experience. Allah fardukan kewajipan jihad dalam perang Badar ni waktu tengah puasa. Itu dia, sahabat-sahabat Nabi dulu nak terima Islam macam tu punya susah mereka ni. Diperintahkan perang dalam bulan puasa. Dan dalam perang Badar itu Islam 313 orang saja lawan musuh 1000 orang lebih. Allah bagi kemenangan kepada Islam, dan itulah perang yang mencatat sejarah yang cukup cantik di dalam sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 orang telah dibunuh di kalangan musuh musyrikin dan 70 orang ditawan di dalam perang Badar. Firman Allah, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Dan jika ada makar ataupun niat jahat mereka itu sampai berubah bukit daripada tempatnya sekalipun, tiada dihirau dengannya dan tiada mudarat dengannya. Tuhan kata, kalau dah aku pertahankan Nabi, kalau dah aku jaga Nabi, hampa buatlah pakatan jahat macam mana pun, apa tak boleh nak jejak Nabi aku. Tuhan ni kalau dah dia masuk campur, tak siapa boleh buat apa. Allah Subhanahu wa ta'ala ni kalau dia dah masuk campur, dia masuk dia bagi tahu, kata dia protect, dia bagi satu jaminan keselamatan dekat satu-satu orang. Siapa tak boleh buat apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 orang main nak serang dia, Allah dah kata Nabi menang, Nabi menang. Begitu. Melainkan dia kata akan makan diri mereka itu jua. Siapa lawan, mereka tu akan kalah, makan diri. Pasal apa? Pasal yang mereka lawan itu ialah orang yang diberi jaminan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. Maka janganlah engkau sangka bahawa Allah menyalahi janji dia akan segala rasulnya, yakni dengan janji pertolongan. Jangan duk ingat kata Allah ni tak masuk campur, tak mau tolong siapa-siapa. No. Tuhan ni dia nak tolong ke tak mau. Bila dia nak tolong, siapa tak boleh buat apa. Tapi kalau dia tak mau tolong, saja dia nak biang. Saja dia nak biang supaya benda tu menjadi pengajaran kepada umat kemudian hari, Allah boleh buat. Tuan-tuan, ni ilmu ada umai kat kita tahun 70-an, 80-an dulu. Ingat ada umai di Malaysia ni ilmu apa? Wali suci, ilmu Nasrul Haq. Ya, tahun 80-an awal dulu. Kan? Saya pun dan pergi belajar juga lah. Sebelum mereka kata tak boleh. Kan? Daripada tak boleh, gostan balik. Dia belajar. Weh tak kira lah masa tu masing-masing pakai duk seh hingui. Seh orang tu jatuh. Buat seh orang tu jatuh. Main Nasrul Haq tak payah seh apa. Buat lagu tu ya, jatuh terguling. Hai. Menjadi. Kan? Kita fikir-fikir balik. Kalaulah ilmu macam ni betul-betul. Kan? Ilmu macam ni memang betul sungguh. Awak Allah tak bagi dekat Nabi Muhammad. Senang. Perang Badar ke, perang Khandak ke, perang apa ke, Nabi tak gaduh asal parang, tak gaduh siap anak panah, tak gaduh apa. Turun pergi lagu buat lagu tu jatuh terguling habis semua. Allah tak bagi pun. Nabi Muhammad makhluk yang terbaik di atas muka bumi pun Nabi tak bagi. Kita hak berlemuh dosa ni pula Tuhan pergi bagi. Pening juga kalau fikir yang tu. Dah. Kita ni istimewa tang mana? Pergi belajar 10 hari je, tamat latihan. Boleh pergi try dah kot lorong-lorong belakang kampung. Ajak orang bergaduh, orang ada orang ni orang bergaduh apa tolak. Itu tak jatuh dia kena tibai. Masuk hospital. Jadi tahun 80-an dulu jadi. Masuk hospitalnya pasal apa? Dia pergi try gangster mana ke, dia pergi godam dia. Masuk hospital. 25. Kan? Merepek. Dia tu kata merepek. Benda tu kalau sungguh bagus betul, Allah akan bagi
ke Nabi-Nabi dia dulu daripada bagi ke kita ni. Sedangkan Nabi-Nabi dulu ni hak kita duk baca ni, dia kena masuk dalam medan perang, dia kena berdarah, dia kena luka, dia kena patah gigi, dia macam-macam kena kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi lebih teruk lagi. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang sangat kemenangan, lagi ampunnya seksa daripada orang yang derhaka dia. Tuhan boleh buat kepada siapa dia nak buat. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma tubaddilul ardu ghairal ard, hari yang ditukar bumi ini kepada bumi lain. Ini yang kata mahsyar ni. Mahsyar ni ialah mahsyar jadi daripada perkataan hash, ha shin ra. Hash makna dia himpun ataupun kumpul. Mahsyar maksudnya tempat berhimpun ataupun tempat berkumpul. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh malaikat Israfil tiup sangkakala kiamat, dia suruh tiup pula sangkakala kali kedua, dia jadi yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Semua bila dah bangkit daripada kubur nak berhimpun. Di mana tempat berhimpun? Di mahsyar. Mahsyar ni apa dia? Ni dia nak main cerita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, hari di mana ditukar bumi ni menjadi bumi lain. Bumi yang kita hidup ni Allah tukar jadi bumi lain. Sebut olehmu ya Muhammad, iaitu hari kiamat nanti, dengan bumi yang putih bersih seperti perak, tidak tumpah darah padanya, tidak ada maksiat padanya, seperti yang disebut di dalam hadis sahihain. Dia kata mahsyar ini bumi yang tak ada bukit bukau, yang tak ada pokok-pokok, yang tak ada apa. Dia satu kawasan putih terang benderang, lagu tu aja. Mahsyar, tempat kita nak berhimpun esok ni, adalah satu bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia ni satu bumi yang kosong, semata-mata lapang. Tak ada bukit, tak ada pokok, tak ada apa, kosong semata-mata untuk kita berhimpun saja. Seperti mana dalam hadis as-sahihain, hadis Bukhari dan Muslim, dia kata ini satu pula, iaitu perbahasan panjang tentang yang dimaksudkan dengan tubaddilul ard, tukar bumi itu apa dia. Satu pendapat dia kata tukar bumi, maksudnya tukar terus ada lah ni, tak ada, buat main satu tempat baru, tempat itulah mahsyar. Itu maksud tukar, dia kata. Dan pendapat kedua mengatakan tukar sifat, sedangkan kekal zatnya. Ini perbincangan di kalangan ulama usul. Mahsyar tu adakah bumi yang kita duduk lah ke, lain terus perbincangan. Sebahagian ulama kata bumi ni juga, cuma Tuhan buang semua. Dia buang semua, dia buang bukit, dia buang pokok-pokok, dia buang laut, dia buang sungai, dia buang semua, dia jadi satu dataran kosong. Kita akan duduk di sini esok ni. Satu pendapat. Satu pendapat kata apa? Tak ada, semua tak ada, dia buat main satu tempat baru terus. Itu pendapat yang kedua, iaitu dibuang bukit, kayu, rumah-rumah diratakan dia, dan boleh lihat masyrik dan maghrib. Orang timur boleh nampak orang barat. Allah buang semua. Jangan pula ada pula kontraktor dalam majlis ni dengar-dengar dia tak boleh masuk tender ni, nak buang benda. tak ada peluang. Kan tengok ni boleh masuk tender ni. Nak perata bukit ni, nak buang pokok-pokok ni, nak boleh masuk tender ni, boleh buat duit ni. Tak ada. Masa tu tak siapa boleh buat duit. Masa tu semua orang duk fikir nasib masing-masing saja. Ni. Baik, firman Allah was samawat, dan segala langit, ditukarkan langit itu. Sama ada satu kata tukar zat, satu kata tukar sifat, tiada zat. Sama juga. Langit ni ada kata dia buang segala bulan, bintang, matahari semua tak ada, jadi satu langit baru. Satu pendapat kata terus tempat lain, bukan langit ada nampak Allah ni, dia kata. Ditanya Nabi SAW, di mana manusia pada ketika itu? Orang tanya Nabi SAW, manusia ni ada di mana pada masa itu? Di mahsyar ni. Yang kata mahsyar ni, manusia pada masa itu patutnya berhimpun di mana? Sabda Nabi SAW, di atas titi sirat al-mustaqim. Nabi kata apa? Tunggu di sirat. Nabi kata
Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, keadaan kelang kabut tu, kami ni masa tu nak duduk di mana? Ni, apabila dijadikan bumi baru, nama bumi tu Mahsyar. Pada masa tu kami ni, eloknya kami ni tidur di mana? Nabi kata apa? Tunggu dekat dengan Sirat. Kan dalam hadis Bukhari ada, dalam hadis Muslim ada. Sahabat tanya Nabi, di mana kami nak jumpa dengan Tuan di Mahsyar itu ni? Sahabat ni ramai, masa ramai ni nak jumpa macam mana? Kita pergi haji, tuan-tuan, kita pergi haji, kita kena maktab 55, kawan kita duduk maktab 60, tu pun cari tak jumpa. Duduk di Mekah, sama-sama duduk di Mekah ni, cari tak jumpa. Kita maktab 55, dia buat hotel ni, hak maktab 50 duduk tang mana, hak maktab 60 duduk tang mana, cari tak jumpa. Jadi pakat dah sebelum bertolak pergi daripada sini, pakat dah. Aku duduk tang mana pun, hang duduk tang mana pun, pada hari bulan sekian-sekian, pada time sekian-sekian, kita jumpa tang sekian-sekian tempat. Ni, nak jumpa ni. Kan? Esok ni pi, kita jumpa tang ni. Kita jumpa tang depan jam besar. Kata. Tunggu hari yang berkenaan, time yang berkenaan, kita tunggu tang tu. Kawan ni pun main daripada hotel dia, kawan ni main daripada hotel dia, pergi jumpa tang tu. Sahabat-sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, dalam keadaan mahsyar orang ramai ni, kalau kami nak jumpa Tuan, nak jumpa tang mana? Nabi kata, jumpa dekat Sirat. Nabi kata. Sahabat kata, kalau dekat Sirat tak ada, nak jumpa tang mana? Nabi kata, jumpa dekat mizan, dekat neraca timbang amalan. Sahabat kata, kalau dekat mizan tak jumpa, kami nak jumpa tang mana? Nabi kata, jumpa dekat Kausar, dekat telaga, dekat Al-Haud, dekat telaga aku. Nabi kata. Sahabat kata, kalau dekat telaga tak jumpa juga, Nabi kata, antara 3 ni aja boleh jumpa aku. Saya sebut banyak-banyak. 3 tempat ni aja. Pasal apa? Ini tempat-tempat penting pada masa tu. Nak lintas Sirat ni, kalau Nabi ada, Nabi tengok kita pun tak apa dah. Ni, masa nak timbang amalan ni, kalau Nabi ada situ, Nabi tengok kita, tak apa dah, tuan-tuan. Dekat Haud, dekat telaga Nabi, pi dekat, dalam hadis cerita, ada sebahagian orang, pi dekat kena halau dengan malaikat. Pi dekat kena halau dengan malaikat. Nak pi dekat pun tak boleh, jangankan nak minum air telaga Nabi. Ada sebahagiannya pi, Nabi panggil. Nabi kata, mai, alhamdulillah. Dapat satu cebok minum air telaga Nabi, dia tak akan dahaga sampai bila-bila. Ini semua cerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, cari aku di 3 tempat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa barazu lillahil wahidil qahar. Dan keluar mereka itu daripada kubur bagi berhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, lagi amat kekerasan untuk dihisap di situ. Keluar kita daripada kubur ni, cerita dia nak kena hisap amalan. Mati tak tahu berapa ratus tahun dah mati ni. Mati tak tahu berapa ribu tahun dah mati ni. Keluar daripada kubur tu, satu je benda nak buat. Apa dia? Nak dihisap amalan. Yang muqaddimah tadi kita kata apa? Nabi doa lepas semayang. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Kan benda-benda macam ni sambil mengaji, sambil dengar, hafal terus. Benda tak susah ni. Kan? Di antaranya apa? Bila kita hadiri pengkebumian, orang tanam jenazah kan, kita duduk di kubur tu, bila mayat masuk, Nabi kata apa? Nabi kata, wabillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Pendek aja. 3 aja. Nabi SAW, bila dia duduk di kubur, bila mayat nak masuk dalam kubur tu, Nabi kata lagu tu je. Bismillah. Dalam satu hadis kata, Bismillah. Wa fi sabilillah. Wa ala millati rasulillah. Simple ni apa itu? Bismillah dan memang dah apa dah. Wa fi sabilillah. Fi sabilillah ni pun kita dah sebut selalu dah. Satu aja nak kena apa dia? Wa ala millati rasulillah. Nabi SAW duduk di kubur, bila mayat masuk, mulut dia dah sebut yang tu ya. Bismillah, dengan nama Allah dia ni masuk. Wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah. Wa ala millati rasulillah, dan di atas agama Rasulillah. Tu aja kita cakap. Hal lain tak mana, duduk bersembang, duduk koyo rendah, duduk omong-omong.
Tak mau buat macam tu. Pasal apa? Ini last untuk ke bumi dia ni, ikut macam Nabi suruh. Tentu aja. Habis selesai semua apakah? Satu doa, minta keselamatan dia. Itu aja. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi lepas sembahyang, Nabi minta kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, hisablah aku ni dengan hisab yang mudah. Pasal apa? Ni, pasal kita duk baca cerita hisab ni, cerita yang sangat menakutkan. Cerita mahsyar ni, cerita yang sangat menakutkan. Yang hadis tadi kata apa? Hari takut besar. Ni, cerita ni. Firman Allah, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Itu dia tuan-tuan. Ni keadaan di mahsyar ni. Apa dia? Dan engkau lihat segala orang kafir pada hari di mahsyar itu ni berengke-rengke dengan segala syaitan mereka itu pada asfad, yakni pada rantai besi. Kita bangkit daripada kubur, berimpun di mahsyar ni, mata kita tengok tu dia meneru pakat kena rengke dengan rantai besi. Tak takut lah macam tu? Beralih balik kanan, beralih balik kiri, tengok merengke-rengke mereka ni, berangkai-rangkai mereka ni, direngke sekali dengan mereka, sekali dengan setan yang mereka duk ikut di atas dunia, direngke mereka ni fil asfad. Quran kata dengan rantai besi. Ni duk yung pergi di mahsyar ni dalam keadaan berikat dengan rantai besi. Sarabiluhum min qatiran. Segala baju mereka itu daripada qatiran, yakni minyak damak. Maksudnya tak pakai baju, tapi badan dilumuk dengan minyak. Apa tujuan ni? Yang dilumuk badan dengan minyak ni, tujuan dia apa? Tujuan dia tak lagi nak cucu hati senang. Nak kena bakar neraka ni, puak-puak ni. Tuan-tuan, kita duk baca ni Quran, bukan hadis. Kalau hadis, tuan-tuan boleh teringat dalam kepala ni, sahih keadaan ni hadis ni. Ini Quran ni yang kita duk baca ni. Tak ada sahih-sahih, tak ada. Quran ni betul semua. Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Di dalam manusia duduk bersesak di mahsyar ini, wataral mujrimin, mereka melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu, muqarranina fil asfad, diikat berengke-rengke dengan rantai besi. Yang tu satu, wasarabiluhum min qatiran, dan mereka ni dilumuk badan mereka itu dengan qatiran. Qatiran ni apa dia? Minyak damak dia kata, yakni dilumuk badan kafir itu dengan minyak damak, seperti mana baju dinyalakan api ke badan mereka itu. Itu dia. Oh tuan-tuan, ambil ingat benda ni, kita bangkit di mahsyar itu, kita teringat balik. Oh, aku pernah mengaji ni ayat ni. Pasal apa lah aku tak percaya dulu ni? Pasal apa lah aku tak takut dulu ni? Pasal apa lah aku boleh dengar saja ya dulu ni? Pasal apa benda ni masuk telinga kanan, keluar telinga kiri aku dulu ni? Pasal apa lah benda ni tak menyentuh hati aku dulu ni? Pasal apa? Pasal kita ni dosa terlampau banyak. Jadi kita tak takut lah dengan Tuhan ni. Bacalah ayat Quran 30 juzuk pun kita tak berasa apa. Bacalah hadis Nabi banyak mana pun kita tak peduli apa. Pasal apa? Hati kita kotor. Kan? Hadis Nabi kata, iza aznaba zanban, apabila manusia buat satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, Allah titik dalam hati dia satu titik hitam. Fa in taba fuqila qalbuh, kalau lepas dia buat dosa tu dia bertaubat, astagfirullahalazim, awaklah aku pergi buat benda ni, astagfirullahalazim, Tuhan padam balik titik hitam tu. Tapi kalau sekiranya tak bertaubat, Nabi kata summa zada zalik, Allah tambah lagi titik-titik hitam tu, hatta yaswaddal qalbu kulluh, sampai hati dia jadi hitam legam semua sekali. Pada ketika itu Quran ke hadis ke apa ke tak masuk dalam hati dia. Wal-'iyadzu billah. Kita minta Allah jangan jadi kita macam tu. Baik, firman Allah, wa taghsha wujuhakumun nar, dan meliputi muka dan hati mereka itu oleh api neraka. Ni orang yang di atas dunia ni, mereka jadi orang yang mujrimin, orang yang berdosa. Di mahsyar itu dia lumuk dengan minyak di badan, dia cucuh badan kita bagi menyala. Dia lumuk minyak, dia cucuh bagi menyala. Habis daripada muka, daripada ujung rambut sampai ujung kaki menyala api. Ni belum hisap lagi ni, kena dah.
Firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Supaya membalas Allah akan tiap seorang barang yang ia usaha, sama ada kebajikan ataupun kejahatan dengan jenisnya. Tujuan dia apa? Tuhan nak balas balik. Padan dengan apa yang hang buat atas dunia dulu. Sesuai dengan apa yang hang buat atas dunia dulu, hari ini Tuhan nak balas. Pasal apa? Hari ini dia panggil Yaumul Jaza. Tuan-tuan, nama kiamat ni pun, nama hari akhirat ni macam-macam. Ada dia panggil Yaumul Ba'ts. Al-Ba'ts, alif lam ba ain sa. Al-Ba'tsu makna dia bangkit, hari kebangkitan. Hari akhirat juga dipanggil Yaumul Jaza. Kan kita duk kata jazakallahu khairan. Jazaka tu maksudnya Tuhan balas hang. Yaumul Jaza maksudnya hari pembalasan. Hari pembalasan. Hari ni yang kata hari kiamat, hari akhirat ni Yaumul Jaza. Hari Tuhan nak balas. Bukan hari beramal. Hari beramal lah ni atas dunia ni. Akhirat esok Yaumul Jaza. Hari Tuhan nak balas. Masa tu nak minta ghostan balik, tak boleh dah. Masa tu apa yang hang buat dak, hak tu kami akan nilai dan balasan dia hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagus juga kita baca ayat ni. Ayat ni ayat last lah. Lepas ni kita insya-Allah panjang umur kita masuk Ramadan. Lepas tu kita akan raya. Ramadan ni masa kita nak perbetul semua benda lah. Sebab di kalangan kebanyakan ulama dia kata Ramadan ini satu madrasah, dia kata satu sekolah, satu universiti. Ramadan sebulan ni satu sekolah, satu universiti. Kita nak belajar balik dalam bulan puasa ni, belajar kenal diri kita balik. Kita siapa? Dalam bulan Ramadan ni kita nak muhasabah, nak cek balik. Kata orang putih kata check and balance. Kita nak cek balik mana-mana silap kita, istighfar, minta ampun, baca Quran bagi banyak, sembahyang sunat bagi lebih. Semua ni kita nak kena buat dalam sebulan bulan Ramadan ini. Dan harap-harap berakhir Ramadan kita menjadi satu orang baru. Berakhir Ramadan kita jadi satu orang Muslim, satu orang mukmin baru. Mukmin, Muslim yang meninggalkan benda-benda tak patut buat ni. Kita tinggal dah. Pasal apa? Dulu kita dah terbuat dah. Sudah. Ramadan ni masa kita nak cuci-cuci, nak kelorok-kelorok bagi bersih balik. Lepas Ramadan tu kita nak jadi orang baru. Ayak muka kita nak baru. Kita ni nak jadi satu orang yang berakhlak baru. Kita Ramadan. Ini Ramadan punya cerita. Hak lepas-lepas tu dah habis. Hak lepas ni dah berapa kali, 40, 50 kali dah. Kita lalu Ramadan, kita tak ada apa. Sudah bila hak nak main ni buat begitu. Yang kita selalu dapat peluang terlepas. Dapat peluang terlepas. Kali ni saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan, kali ni kalau boleh ulun sikit lah. Pasal kita tak tahu bila kita nak mati, tak tahu tuan-tuan, tak tahu bila. Kawan-kawan duk hantar email mai, duk hantar teks SMS mai, duk abang. Kawan-kawan umur kita yang duk mati merata dah, mati. Hantar mai, ingat tak sahabat kita nama sekian, sama kita mengaji dulu di sekolah sekian. Minggu lepas mati. Abang kemarin mati. Macam tu punya mesej dah duk mai dah. Bila kita duk baca tu, mau duk ambil ingat lah. Mau duk ambil ingat. Pasal apa? Pasal tak tahu nak mati bila. Itu aja cerita dia. Mati bila pun, biar kita bersedia. Kalau kita tak bersedia, untuk nak bersedia, kacau kita. Ni, nak bersedia ni pun kena sedia dulu. Bersedia untuk nak jadi orang yang bersedia menghadapi mati ni. Kita kena sedia dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan tahu. Wallazina jahadu fina lanahdiyannakum subulana. Tuhan kata ada orang yang sungguh-sungguh, serius, dia nak berubah jadi baik. Lanahdiyannakum subulana. Tuhan kata kami akan tunjuk kepada mereka jalan kami. Serius kita ataupun tak serius kita, Tuhan tahu. Kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh tipu Tuhan. Kalau kita serius sungguh, minta sungguh, ya Allah, tolonglah, tolong aku. Aku nak jadi orang bagus. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan tahu kita sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana. Tuhan tunjuk dekat kita jalan dia. InsyaAllah. Nah, sambung ayat tu. Dia kata, watakhsha wujuhakumun nar. Dan meliputi muka mereka yang jahat itu dan hati mereka yang jahat itu oleh api neraka.
liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, supaya membalas Allah akan tiap-tiap seorang barang yang dia usaha, sama ada kebajikan atau kejahatan dengan jenisnya. Tuhan nak balas pada hari akhirat. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat hisab segala makhluknya. Itu dia. Ni punya ramai manusia ni daripada zaman Adam alaihi salam sampailah kepada kita, sampailah orang hak last sekali. Esok ni Allah akan hisab semua ni dalam masa yang cepat. Cepat. Pasal apa cepat? Pasal Tuhan beritahu dalam Quran, innallaha sari'ul hisab. Sari' ni maksudnya cepat. Macam nak Arab bila dia suruh kita buat satu benda, dia nak suruh cepat, dia kata apa? Yallah bisur'ah, dia kata. Sur'ah tu maksud cepat lah. Yallah, dia kata. Yallah bisur'ah. Yallah bisur'ah tu dia kejan kita suruh cepat. Yallah bisur'ah, kita bangkit dulu gencok pula, kita tak erti bahasa Arab. Kan? Yallah bisur'ah, dia kata cepat sikit, cepat. Sur'ah tu sari'. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cepat hisab amalan dia. Kadar hisab amalan itu sekerat hari dunia ini sahaja. Itu dia. Nisbahnya, Tuhan boleh buat sekelip mata, tapi saja dia sebut berapa bilion manusia ni daripada zaman Adam alaihi salam ni apa semua, Tuhan dia boleh buat sekerat hari kiraan dunia. Sekerat hari dunia aja, siap semua. Tahu dah siapa nak pergi syurga, tahu dah siapa nak pergi neraka. Kita jadi cikgu sekolah nak rate petih jawapan budak-budak pun sampai cuti, sampai buka sekolah duk rate tak habis lagi. Tu baru 3 kelas. Baru 3 kelas. Allah nak hisab amalan seluruh manusia, tak kira Islam, tak kira kafir. Allah kata apa? Dia sendiri, innallaha sari'ul hisab. Allah ini sangat cepat kiraan amalan dia. Kadar sekerat hari dunia ini sahaja. Apabila berimpun segala makhluk di padang mahsyar, turun malaikat langit pertama, lengkong keliling 10 ganda ahli bumi. Kemudian dilengkong malaikat langit kedua, 20 ganda. Dan lengkong langit yang ketiga, 30 ganda. Demikianlah dilengkong berlapis-lapis, 7 lapis langit, sehinggalah lapisan yang ketujuh, 70 ganda akan makhluknya. Bertindih-tindih 1000 kaki di atas 1 kaki. Ini riwayat Israiliyat. Saya cek dalam kitab hadis mana pun tak ada. Dia nak cerita kata ramainya manusia di mahsyar tu, sehingga ke 1 kaki duk pijak atas tanah, atas dia tu 1000 kaki lagi duk bersusun. Maknanya satu tempat tu dioccupied oleh berapa ramai manusia. Satu tempat yang seorang boleh berdiri tu duk ada 1000 orang di atas dia. Ramainya manusia di mahsyar ni. Dan itu bertindih-tindih itu adalah azab mahsyar. Dia nak abang yang tu. Baik, di dalam begitu pun yang beriman tetap dapat kesenangan dan kafir dapat kesusahan. Masa tu pun Tuhan dah divide dah, Tuhan dah bahagi dah. Orang yang beriman dia tak bagi bertindih kaki sampai 1000 kaki ni. Dia bagi selesa. Orang yang bermasalah, yang mujrimin, yang berdosa di atas dunia, kena macam yang dia sebut ni. Seperti mana keadaan orang di dalam air dan hampir matahari dengan ubun-ubun kepala itu 1 mil. Macam orang lemah dalam air lah. Dia kata nak abang kata susah tu. Tuan-tuan pernah lemah? Lemah dalam air. Oh, sul. Bawa anak apa pergi berkelah di laut mana ke, mandi dia drowning, tenggelam. Telan air tak tahu apa gelen lah. Orang ni nak timbul tak boleh, timbul belah kata kenyang air laut. Kan? Masa duk lemah tu, macam mana? Napas habis dah, air duk masuk dalam hidung, kita menapas air masuk pergi ke paru-paru ni, sakit. Oi. Itu baru lemah atas dunia, belum lemah di mahsyar lagi. Macam mana lemah di mahsyar ni? Lemah bukan lemah air, lemah orang. Kat atas dunia ni orang boleh buat lawak. Dia kata apa? Kalau lemah cari pelampung, dia kata. Dia buat lawak pula. Kata aku semak perut. Dia kata semak makan penyapu. Dia buat melawak. Padang mahsyar itu bukan di tempat dia. Masuk bintang tu, berjumpa lah, dia kata. Dan hampir matahari di atas ubun-ubun kepala itu 1 mil, dia kata. Ini ada hadis kita dah baca dah itu kan. Yang dikatakan 1 mil, matahari turun mai atas kepala 1 mil. Sahabat kata, amasafatul ardi, adakah 1 mil itu mengikut ukuran dunia? Kalau ikut ukuran dunia, 1 mil lebih kurang 1 batu.
Matahari duduk satu batu di atas kepala. Oi. Lah ni duduk berapa ratus ribu kilometer. Ni matahari dengan kita planet bumi ni duduk ada ratus ribu kilometer pun hangat tak kira dah. Hangat lah, tak tahu nak abang. Duduk dalam rumah ada aircon, buka aircon, tak ada aircon, ada kipas, buka kipas, tak ada aircon, tak ada kipas, buka baju. Hangat. Kan? Ada aircon tak tutup langsung. Ni cara naik mahal ni tutup sikit lah. Kan? Tak ada apa ni, buka baju. Dia sidai baju atas bau ni, duduk atas tangga rumah dia tu, dia hangat. Matahari ratus ribu kilometer atas kepala. Dia buat turun main sebatu atas kepala, tak tahu cerita tuan-tuan. Pasal dia buat cakap pandai lah, tidur kata, mana boleh. Matahari tu lautan nitrogen. Dia kata lautan api. Kalau Tok Zah kata sebatu, dia kata dia buat turun main 1000 kilometer pun hangui hancur kita ni. Dia kata hang baca lah buku sains tu sama. Dia kata kalau nak bercakap pun biarlah tak bercanggah dengan sains. Cakap pandai. Matahari tu siapa buat tuan-tuan? Allah buat. Dia nak bagi panas macam mana, dia nak bagi panas tu nak bagi hangui kadar ke, panas tu nak bagi melecok kadar, itu kerja dia. Matahari tu pun dia buat, kita ni pun dia buat. Dia buat turun matahari mai dekat, tapi dia tak bagi melecok. Dia boleh buat. Tapi azab, tapi tak mati. Dia boleh buat. Macam mana dalam Quran cerita kata manusia ni dilempar masuk dalam neraka, dia kata apa? La yamutu fiha wa la yahya. Ada tuan nak kata apa? Orang yang duduk di dalam neraka ni la yamutu fiha, tak mati dalam neraka tu, wa la yahya, tapi tak hidup. Dia kata, "Oi kacau." Yang kata masuk neraka ni tak mati tapi tak hidup tu lagu mana? Maksud tak mati tu tak mati ya. Maksudnya hidup. Yang kata tak hidup tu macam mana? Maksudnya tak hidup macam orang lain hidup. Hidup dalam seksa ni baik tak saya hidup. Itu maksud dia. La yamutu fiha wa la yahya. Duduk dalam neraka ni tak mati tak hidup. Allah boleh buat turun matahari mai satu batu di atas kepala. Allah boleh buat matahari turun dekat tapi tak mati kita ni, tapi azab. Benda ni tak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia nak bagi tahu, dia kata apa? Allah buat turun mai tu yang dikatakan dekat matahari di atas kepala tu macam mana? Allah sahaja yang mengetahui. Dan hampir matahari di atas ubun-ubun kepala 1 mil. Tetapi diganda hangatnya 70 kali ganda. Tu dia. Hangatnya diganda, tapi tak membakar, tak hangui, tak melecok, tapi azab. Tuhan boleh buat macam tu. Tenggelam dia di dalam peluh. Setengah manusia tenggelam sampai lutut, setengahnya tenggelam sampai pinggang, setengahnya tenggelam sampai dada dan sampai dagu, dan sangatlah sedikit bergantung kepada kadar iman, taat, kufur, maksiat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Duk dalam ayam peluh sendiri ni macam-macam lah. Hak takat buku lali, hak takat lutut, hak takat pinggang, hak takat dagu, hak sampai nak masuk lubang hidung, ada hak sampai nak hapus cuping telinga. Ikut kadar amalan masing-masing, masing-masing terima bahagian masing-masing, dia kata. Dan berhimpun mereka itu yang ikut nabi-nabi, mulalah pi kepada Nabi Adam. Ini hadis dia panjang, kalau kita nak baca jenuh. Kita dah baca ada hadis ni di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani hari tu ni. Manusia ni di Padang Mahsyar ni tak tahu nak cari siapa nak minta tolong. Bila duduk di Padang Mahsyar dengan serba azab, dengan serba susah, dengan serba payah ni, otak ni main satu aja, duk fikir nak minta tolong siapa. Ni nak minta tolong siapa ni, keadaan macam ni boleh lepas kita daripada azab ni. Maka ramai-ramai manusia ada ni, umat Nabi Nuh, umat Nabi, semua ni pakai nak cari Nabi mereka masing-masing. Maka mula-mula sekali, mereka pergi kepada Nabi Adam AS, minta tolong, lepas daripada huru-hara mahsyar itu. Maka kata Adam, aku makan kayu khuldi yang Allah tegah. Maka hari ini, nafsi-nafsi, diriku-diriku. Adam kata, aku tak payah tolong. Aku pun ada satu kes nak bercara dengan Tuhan ni. Kes apa? Tuhan pesan dekat aku, dekat isteri aku Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampiri pokok ini, pokok khuldi ini. Kalau hang dekat juga pokok ni, hang jadi orang yang zalim. Akhirnya Adam tewas
dengan pujukan isteri dia. Dia pergi makan kayu khuldi, buah khuldi ni. Maka dia ada kes dengan Allah. Dia kata nafsi, nafsi. Masing-masing dirilah, jaga diri masing-masing hari ini. Maka pergi mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Nuh, Allah Ta'ala marah pada aku sebab aku doa binasa kaum aku. Nafsi, nafsi. Ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada. Tuan-tuan boleh balik baca. Pergi cari Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku pun tak boleh tolong. Pasal apa? Aku ada satu kes. Aku dah tak tahan dah dengan umat aku dulu ni. Aku angkat tangan minta supaya mereka dibinasakan. Meminta supaya Allah binasakan orang ini mungkin satu kesalahan. Aku nak kena bercara tak lagi. Aku tak boleh tolong hampa, dia kata. Maka pergilah mereka kepada Nabi Musa, Nabi Musa alaihi salam. Kata mereka ni, maka kata Nabi Musa, aku bunuh seorang dengan tiada salah. Nafsi, nafsi. Nabi Musa pun ada kes. Kan dia jumpa kaum dia dengan kaum Fir'aun. Duk bergaduh. Dia pergi masuk campur. Dia pergi masuk campur dengan tujuan nak jadi orang tengah, nak meleraikan pergaduhan tu. Dia pergi sepak hak orang belah Fir'aun ni, mati kawan tu. Bukan niat nak bunuh, tapi mati kawan tu. Maka dia kata dia ada kes nak bercara dengan Tuhan. Nafsi, nafsi. Maka pergi jumpa Nabi Isa. Kata Nabi Isa, diambil aku dan ibuku sembah buat Tuhan. Nafsi, nafsi. Nabi Isa pun kata, aku pun ada masalah juga nak kena bercara dengan Tuhan. Apa masalah aku? Aku telah dipatungkan. Orang Nasrani, orang Kristian, mereka buat patung Nabi Isa ni. Kita duk tengok kan lah ni. Dia buat satu orang kena salib. Ada klaim kata hak duk kena salib itu, itulah Nabi Isa. Nabi Isa ni telah dipatungkan. Bukan Nabi Isa minta, tapi kerana sesat mereka ni, mereka pergi buat macam tu. Nabi Isa kata, aku nak kena bercara juga sebab orang jadikan aku ni patung. Tentu pernah kita baca hadis, hadis Bukhari, cerita Nabi Muhammad masuk kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Bila masuk-masuk, Nabi panggil mana dia pemegang kunci Kaabah. Mai yang kata Bani apa ni? Bani Syaibah. Bani Syaibah ni, dia dah kerja pegang di satu penghormatan tu. Dia pegang kunci Kaabah. Bani Syaibah. Bila mai, suruh buka. Buka pintu Kaabah. Dalam Kaabah tu ada patung Nabi Isa, ada patung Maryam, ada apa semua. Dalam satu hadis lain, hadis sahih juga, cerita kata ada patung Nabi Ibrahim. Ni, kafir musyrikin Makkah ni, mereka patungkan. Mereka buat satu patung, mereka kata ni Ibrahim. Mereka buat satu patung, mereka kata ni Isa. Mereka buat satu patung, mereka kata ini Maryam. Nabi Muhammad ni bila buka-buka, tengok ada patung tu, dia keluar balik. Dia kata, aku tak akan masuk dalam Kaabah selagi mana tak di-clear Kaabah daripada patung-patung ni semua. Buang semua. Barulah Nabi Muhammad masuk. Dia pergi semayang dekat rukun Yamani. Dalam hadis kata, dalam Kaabah tu dia pergi semayang dekat rukun tu penjuru. Ruknun ni maknanya penjuru Yamani. Dia pergi semayang di situ. Ini cerita dia. Nabi Isa kata, aku dipatungkan. Aku ni rupa aku telah dibuat patung oleh puak Nasrani. Maka aku nak kena bercara dengan Tuhan. Nak tolong hampa tak boleh. Pasal aku pun ada kes juga. Tetapi cubalah kamu pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa kata, cuba jumpa Muhammad, tengok dia ni orang istimewa. Kita tengah duk baca hadis di Masjid Sultanah Bahiyah Malaysuk, insya-Allah. Cerita tentang apa? Tentang Isa Al-Masih, Isa alaihi salam. Dia last turun mai ke muka bumi ini untuk nak complete tugas dia. Apa dia tugas dia yang akhir? Bunuh Dajjal. Nabi Isa alaihi salam last tugas dia. Dia tak mati gila ni. Dia akan turun mai ke bumi ini untuk nak bunuh Dajjal. Malah esok kita akan baca, dia akan jumpa Dajjal. Bila dia turun mai ni, Dajjal pada masa tu dia ada dekat dengan Madinah. Dalam hadis kata, Dajjal ni dia ada dekat dengan Madinah. Dia nak masuk dalam Madinah ni, bumi yang menyimpan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai dah dekat dengan Madinah, tiba-tiba dia nampak keliling Madinah dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedang. Ni hadis cerita.
Dia nampak, dia tahu dia tak akan boleh masuk punya. Dia tak akan boleh masuk. Maka dia meneruskan perjalanan dia menuju ke Baitul Maqdis. Ini cerita dia pergi ke sana. Kan? Dan memang pun dia tak boleh masuk. Dalam hadis lain dia kata apa? Dia kata Madinah ni Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Dalam satu hadis kata Madinah dan Makkah. Dalam satu hadis kata Madinah, Makkah dan juga Baitul Maqdis. Dalam satu hadis kata Madinah, Makkah, Baitul Maqdis dan juga Jabal Tursina. Dia ada macam-macam riwayat hadis. So yang paling sahihnya kata Madinah ini dijaga oleh malaikat, Dajjal tak boleh masuk. Bila sampai dia pun terus perjalanan pergi sana. Terus ke Baitul Maqdis. Lepas daripada tu turun mai Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini dia punya sequence cerita tentang tanda-tanda paling akhir sebelum kiamat. Bila turun mai Nabi Isa alaihi salam, dia turun waktu subuh. Dia turun di satu masjid berdekatan dengan Damsyik. Bila dia turun di masjid tu, orang nak sembahyang subuh. Dan satu riwayat kata yang nak mengimamkan sembahyang subuh pada pagi itu ialah Imam Mahdi. Satu riwayat kata. Mahdi ini sabit kedatangan dia di dalam riwayat yang sahih dan dia menjadi salah satu daripada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu riwayat kata yang nak jadi imam sembahyang subuh pada pagi itu ialah Imam Mahdi. Isa sampai. Bila Isa sampai, Mahdi tengok Nabi Isa, dia kenal. Dia pelawar Nabi Isa suruh jadi imam untuk mengimamkan sembahyang subuh pada pagi itu. Nabi Isa jawab kata apa? Kata kamu lebih layak menjadi imam. Isa menjadi makmum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada tu, Dajjal ni tahu dah, kata Nabi Isa dah turun, dia dah tahu dah, dia dah duduk di ujung umuk dia. Dia lari sampailah ke satu kampung di Baitul Maqdis, nama kampung tu Bab Lut. Bab alif ba, Bab Luddin, lam dal, Lut. Dia sampai di satu kampung yang bernama Babuluddin, Bab Lut. Di situlah berjeremuh dengan Nabi Allah Isa alaihi salam dan dia dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam di Tajuk Malaysia. Dia dibunuh di situ. Lepas itulah bermulalah pemerintahan Nabi Allah Isa alaihi salam memerintah dunia ni dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dia. Dan benda ni sabit daripada hadis-hadis yang sahihah yang menceritakan tentang ni benda-benda nak jadi ni. Dia dah ada urutan dia. Dia dah ada sequence dia. Satu. Tunggu saja bila sampai masa dia trigger benda ni, dia akan jadi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana tu orang panggil Islam ini agama futuristik. Islam ni dipanggil agama masa depan. Pasal apa? Pasal Islam cerita dah benda tak ada lagi. Dan ternyata apa yang Quran cerita, yang hadis Nabi cerita, jadi macam mana yang diceritakan. Pasal apa? Pasal Allah yang bagi tahu cerita-cerita ni semua, sama ada dalam Quran ataupun di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata baik, jadi semua ni tak boleh tolong. Nabi Isa kata cuba jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, ana laha, akulah baginya. Bila sampai jumpa Nabi Muhammad ni di mahsyar ni, di padang mahsyar ni, bila jumpa Nabi Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, tolonglah kami ni, lorat sangat ni kami di mahsyar ni. Nabi kata apa? Ana laha. Nabi kata memang akulah orangnya yang boleh tolong hamba. Tetapi jumpa orang lain lah, Nabi kata akulah orangnya yang boleh tolong hamba. Pasal apa? Pasal Allah dah bagi tahu dah, syafaat aku aja yang boleh jalan pada saat ini. Ana laha, maka akulah baginya. Dan ini dinamakan syafaatul kubra. Dan inilah yang dinamakan syafaat besar. Pertolongan paling besar. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tiada pergi kepada nabi-nabi lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang dah tahu dah, macam kita duk mengaji, duk dengar dah hadis-hadis Nabi ni, kita tahu dah. Kita tak cari orang lain dah. Kita pada mahsyar esok ni, di mahsyar esok ni, kita nak cari Nabi Muhammad aja. Pasal apa? Pasal kita tahu dah, kata Nabi Muhammad aja yang boleh tolong. Umat Nabi lain ni yang kelang kabut pergi duk cari merata sana sini.
Maka sebab sudah diberitahu di dunia bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh syafaat, yang boleh tolong pada hari ini. Syafaat ni maksudnya pertolongan. Makna dia pertolongan. Hadza balaghun linnas. Inilah menyampai bagi segala manusia. Maksud dia apa? Hadza maksudnya hadzal Quran. Quran ini balaghun linnas. Dia adalah satu penjelasan yang sempurna kepada manusia. Tuhan kata. Quran ini dia satu penjelasan kepada semua benda. Kalau kita baca Quran, kita cuba faham isi kandungan Quran. Quran tu cukup dah. Mana-mana benda yang umum dalam Quran, hadis akan main memperincikan. Quran itu sudah cantik, sudah jadi satu kitab yang lengkap. Huraian dia saja perlu kepada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyunzaru bihi wal ya'lamu, dan supaya menakuti mereka itu dengannya. Quran ini digunakan untuk menakutkan orang-orang supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan. Lo boleh start dah. Ni ada berapa Syaban hari ni? 2 ke 3 Syaban? 4 Syaban dah. 4 Syaban dah hari ni. Bulan Syaban ni orang tanya Aisyah. Sahabat tanya Aisyah tentang puasa Nabi. Aisyah kata apa? Nabi puasa penuh 1 bulan Ramadan aja. Bulan Ramadan Nabi puasa penuh 1 bulan. Lain daripada Ramadan, bulan yang Nabi banyak puasa, yang sampai kadang-kadang orang ingat Nabi ni langsung tak buka puasa. Maksudnya langsung tak ada hari yang tak puasa, bulan Syaban. Bulan Syaban ni bulan yang Nabi banyak puasa sunat. Pasal dia menjadi satu warm up kepada Ramadan yang nak main ni. So kita boleh start dah. Start apa? Start puasa sunat Syaban. Boleh start dah. Tak terkejut sangat bila main Ramadan esok ni. Boleh start dah. Kita ambil Isnin, Khamis ke, ataupun hari Isnin kita ada mengaji, kita ambil hari Khamis ke, ambil. Dan dia main pula satu hadis lagi, larangan bagi orang yang tak pernah buat puasa sunat apa pun. Apabila melepasi nis Syaban, pertengahan Syaban, sudah dilarang daripada buat puasa sunat. Siapa yang tak pernah buat puasa sunat, dah lepas dah 15 Syaban baru nak buat puasa sunat, itu dilarang oleh hadis. Walaupun ulama ada pendapat kata larang tu bukan larang haram, tapi larang makruh, tapi soalnya sudah dilarang. Kalau nak buat ni awal Syaban ni, kita boleh start dah. Kita boleh start dah. Satu. Yang kedua, saya pesan kat diri saya pesan dekat tuan-tuan, Quran boleh start baca dah. Jangan tunggu 1 Ramadan baru nak baca. Pasal apa? Kita gopoh sangat. Baca Quran pun tak mau gopoh sangat. Dia kena baca warattilil Qur'ana tartila. Quran kata apa? Dan bacalah Quran itu dengan tartil, baca elok-elok. So, supaya tak gopoh sangat, Syaban boleh start dah Quran. Kalau tak ada khatam dalam bulan Ramadan esok pun tak apa. Lepas Ramadan kita sambung baca lagi. Cumanya apa dia? Bulan Ramadan itu lipat gandakan bacaan Quran. Tak khatam pun tak apa. Kalau nak ligan nak khatam sampai kita bacaan kita sampai tak meraihkan hukum-hukum tajwid, hak huruf dan sebagainya, tak ada guna. Quran kita baca, Quran melaknat kita. Dia jadi macam tu pula. Jadi baca bagi elok-elok. Cuma bulan Ramadan baca lagi lebih. Baca lagi lebih. Kalau lah ni kita lepas subuh kita baca Quran, bulan puasa tiap-tiap kali lepas semayang baca sikit Quran. Tak ada khatam bulan Ramadan pun tak apa, lepas tu sambung. Tapi start eloknya start pada Allah. Daripada Syaban ni kita dah mula dah. Jadikan ni bulan ibadat dah ni. Ni Syaban ni nak main Ramadan ni jadi bulan ibadat. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk kita juga. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk kita juga. Baik. So dia kata apa? Quran ini dia menjadi satu kitab yang memberi penerangan tentang semua perkara dekat kita. Annama huwa ilahu wahid. Hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Quran ni dia bagi tahu apa? Dia kata Allah itulah satu Tuhan kita. Tak ada Tuhan lain dah. Waliyadzakkara ulul albab, dan supaya mengambil pengajaran oleh orang yang empunya akal. Ambil pengajaran oleh orang yang empunya akal. Satu email mai kat saya, dia kata sebahagian masyarakat dunia hari ini percaya kata bulan apa nama ni? Bulan Julai ni satu bulan yang mereka kata
bulan bagus, dia kata Julai 2011. Pasal apa? Pasal dia ada 3 minggu kot, ada pada kalender tengok, dia kata ada 3 minggu, apa nama, bulan Julai ni ada 31 hari bulan. Dia ada 3 kali apa, Khamis, Jumaat, Sabtu ke apa ke, ada 5 hari. Tengok kalender kita. Bulan Julai ini tak boleh percaya lah saja tuan-tuan dengar habis orang tu lah. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat pun ada 5 minggu, Sabtu pun ada 5 minggu, Ahad pun ada 5 minggu. Dia pun kata, ni bagi orang yang percaya karut marut ni. Dia kata nak jadi macam ni. Nak jadi dalam satu bulan tu berturut-turut hari ada 5 hari ni, fenomena ini hanya berlaku dalam 800 tahun sekali aja. Dia tuan-tuan balik cek tengok dia tak betul. Tapi puak-puak karut ni depa duk cakap benda ni. Puak karut kita panggil. Jemaat ada 5 minggu, Sabtu ada 5 minggu, Ahad ada 5 minggu. Keadaan ni, kalender nak main macam ni dia kata ni. Berturut-turut hari Jemaat, Sabtu, Ahad ni ada 5 minggu. Keadaan ini hanya boleh dilihat 820 berapa tahun ke sekali jadi. So oleh kerana benda ni very rare, jarang-jarang jadi, dia kata bulan ni kira depa yang karut marut ni, depa nak buat apa pun nak buat bulan ni. Nak masuk rumah baru pun bulan ni, nak beli kereta baru pun bulan ni, nak start menyaga baru pun bulan ni. Pasal depa percaya kepada feng shui. Kita tak percaya, tapi saja kita dengar pilah. Pasal apa? Pasal ada kawan nanti SMS tanya, Ustaz, adakah dalam hadis cerita? Ada orang nanti tanya benda ni, Ustaz, adakah dalam hadis kata kalau sekiranya jumpa ni minggu 5 ni, tabang siap-siap lah. Itu adalah karut marut. Karut marut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So itulah tafsir surah Ibrahim, dan insya-Allah kita akan menyusul dengan surah Al-Hijr Makkiyah. Surah Al-Hijr Makkiyah. Dalam surah Al-Hijr itu ni kita akan tengok isi kandungan surah Al-Hijr. Al-Hijr ini adalah nama kampung. Kampung yang menjadi tempat tinggal kaum Samud. Sudah pernah dengar tak? Dua kaum yang terkenal dalam Quran ni, kaum Ad dengan kaum Samud. Kaum Ad dengan kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi apa? Nabi Saleh. Hari ni kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan boleh minta dekat syarikat tuan-tuan pergi ni, boleh minta supaya daripada Madinah tu pergi sikit lagi, dalam 4 jam 5 jam lagi naik ke atas tu, dia panggil Madain Saleh. Madain Saleh itu tempat Nabi Saleh ni, kaum Samud ni cerita ni, yang apa nama, keluar unta daripada bukit mukjizat Nabi Saleh ni. Dia daripada Madinah pergi lebih kurang dalam 5 jam lagi. Ini cerita dia. Kaum Samud ini kaum Nabi Saleh. Kampung mereka ni nama Al-Hijr. Itu dijadikan nama surah yang akan datang, surah Al-Hijr. Surah ini dia ambil sempena nama kampung yang terletak di kawasan pergunungan, kaum Samud. Apa keistimewaan kaum Samud ni daripada tuan-tuan? Mereka istimewa dari segi architecture. Mereka buat rumah dalam bukit. Dalam bukit batu ni, dia rebuk, buat rumah kediaman mewah dalam bukit. Ni kaum Samud. Zaman mereka tu, mereka dah boleh macam tu dah, kemajuan mereka dah tahap tu dah. Tapi kerana sombong, tak mau ikut seruan Nabi Saleh, Allah perjahanam mereka sekali. Senang lah ya, macam lingkup mereka ni. So, surah yang akan datang, surah Al-Hijr, dia akan cerita sikit sebanyak tentang benda ni. Dia masih lagi ada sikit kisah Nabi Allah Ibrahim AS yang detail. Kisah Nabi Ibrahim yang kita duk baca banyak ni, dia ada sambungan dia sikit lagi. Dan dia akan main lagi cerita macam mana orang kafir ni menyesal. Macam kita baca tadi, kan dah mati dah, minta dekat Tuhan nak hidup balik, nak balik atas dunia, nak hidup balik. Janji kalau Tuhan bagi peluang yang kedua, mereka akan jadi Islam, mereka akan beriman, mereka akan ikut Allah, mereka akan ikut Nabi. Disambung lagi dalam surah Al-Hijr cerita yang seumpama macam tu. Dan dia akan main dalam surah Al-Hijr kisah umat kepada beberapa Nabi. Dia akan main dalam ayat yang akan datang ni.
Dan cerita tentang kaum Samud yang kita kata tadi ni dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana bentuk kebinasaan yang kena mereka. Insya-Allah panjang umur kita jumpa bulan 10 insya-Allah. Kita puasa bulan 8. Kita raya pun sebulan. Bulan 9 panjang umur Allah bagi sihat. Bulan 10 kita jumpa untuk 2 bulan kuliah. 10 11. Lepas itu kita tengok tahun lain pula kalau panjang umur. Kalau Allah bagi kesihatan. Saya ambil kesempatan ini untuk mohon maaf zahir batin dan saya ucapkan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muslimin illa alladziina aamanu wa اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.